Baiklah, seterusnya akan nak terangkan tentang kepentingan pengurusan sumber alam secara terancang dalam mengekalkan keseimbangan alam. So, apa pentingnya kita uruskan sumber alam ni secara terancang supaya keseimbangan alam tu kekal sampai bila-bila. Okay, so yang pertama, kita tengok hutan kan. Hutan, apa yang kita kena buat dengan hutan? So, yang pertama kita kena membantras pembalakan secara haram. Ni semestinya lah kan, supaya pembalakan tu dia tak berlaku secara, kalau orang yang buat pembalakan secara haram ni, dia buat sesuka hati dia je kan. Dia ikut suka hati dia nak buat pembalakan, nak ambil kayu balak tu banyak mana, kalau boleh dia nak ambil sebanyak-banyaknya lah, sebab nak dapatkan keuntungan yang banyak tu. So macam bila dia ambil dia tebang banyak pokok tu, so akan menjejaskan lah habitat haiwan tu kan. So ni memang, perbuatan ni memang tak bertanggungjawab lah kan. Okay, seterusnya, tanam semula anak pokok baharu. Ni lebih kepada memelihara tu lah, memelihara. Okay, bila hutan tu habis semua itulah di pembalakan secara haram tu, so habis semua kena potong, kena tebang kan. So kita macam mana kita nak pulihkan dia? So kita kena tanam lah anak pokok yang baru untuk kita bina balik habitat haiwan tu. Okay, apa kesannya kalau kita tak buat semua ni kan, kita tak cuba memelihara dan memelihara hutan? So yang pertama, kemusnahan habitat. Okay, bila musnahnya habitat, spesies akan berlakunya kepupusan spesies. Dan bila hutan, tumbuh-tumbuhan dah tak ada, haiwan pun dah kurang, so akan hilanglah sumber ekonomi. Sebab apa? Sebab sumber makanan kita dah berkurang, so orang pun dah tak boleh nak jual makanan. Sebab tu lah hilangnya sumber ekonomi tu. Lepas tu, dari segi lautan, macam mana kita nak uruskan? Yang pertama, melarang penangkapan ikan menggunakan bahan letupan atau racun kan. Bila menggunakan bahan letupan, akan dia bukan saja menjejaskan ikan yang dia nak tangkap tu, tapi menjejaskan ikan-ikan hidupan-hidupan laut yang lain yang ada di sekitar tu. Macam itulah, macam kesian lah kan, macam kehidupan air tu dia jadi mangsa. Dan lagi satu, akan menyebabkan laut tu akan jadi kotor lah, disebabkan bahan letupan tu, bahan letupan dengan racun ni kan. So lautan tu akan jadi, air laut tu akan jadi beracun, ada toksik, ada bahan kimia, bahan letupan ni. So akan menyebabkan hidupan laut pun banyak yang mati. Lepas tu, penternakan sumber laut. Bolehlah juga buat penternakan sumber laut, macam apa macam udang ke, boleh juga. Lepas tu, apa kesannya kalau kita ambil tindakan macam ni kan? Kalau kita tak ambil tindakan yang sedemikian. So yang pertama, kurang hasil tangkapan. So bila ikan banyak mati, so kuranglah hasil tangkapan, sebab dah populasi hidupan laut tu pun kurang. So kita tak dapatlah nak tangkap banyak ikan. Lepas tu, ganggu keseimbangan alam. Lepas tu, kepupusan spesies laut. Seterusnya, tanah. Apa yang kita kena buat? So kita kena gunakan tanah tu untuk aktiviti pertanian, supaya dapat meningkatkan taraf ekonomi. Rumah atau jalan raya membina sistem
pengaliran yang cekap. Macam tanah tu janganlah macam biarkan dia terbiar je. Lepas tu janganlah asyik nak bina macam bangunan je atas tanah tu. Kita kena juga buat macam kita gunakan tanah tu untuk aktiviti pertanian juga, supaya dapat meningkatkan taraf ekonomi. Lepas tu kita pun dapat banyaklah sumber makanan. Boleh nak bina rumah jalan raya sebab memang kita perlukan semua ni kan, tapi pastikan kena ada perancangan yang betul, kena berunding dengan pihak yang sepatutnya kan, supaya tak buat secara macam tak ikut prosedur lah. Kena ikutlah prosedur dia supaya tak menjejaskan kita punya keseimbangan alam tu. Okay, kesannya kalau kita tak jaga tanah ni dengan baik, so akan menyebabkan kemusnahan habitat, kehakisan tanah, banjir kilat. Bila tanah tu macam terbiar kan, so akan menyebabkan tanah tu mudah terhakis lah. Sebab kalau kita tak tanam pokok ke, kalau tak ada pokok ke, so tanah tu dia akan mudah terhakis, sebab dia tak ada sokongan. Sebab bila ada pokok tu, akar pokok tu dia akan sokong tanah tu dia akan jadi kuat. So bila berlakunya hakisan tanah ni, so tanah tu dia akan menggelongsor dan akan menyebabkan banjir kilat. Sebab dia macam buatkan kita punya saliran-saliran tersumbat lah. So menyebabkan banjir kilat. Lepas tu kerak bumi. Apa yang kita kena buat? Mengusahakan penanaman tanaman, kolam terbiar, taman rekreasi. Kolam terbiar boleh jadikan taman rekreasi atau kawasan penternakan. So kita jangan biarkan kolam tu terbiar macam tu je, macam tak ada guna kan. Tapi kita boleh buat sesuatu, buat taman rekreasi ke, kawasan penternakan kan. So kesannya kalau kita tidak buat, kita tak pelihara kerak bumi, tanah jadi tidak subur. Tanah yang terbiar tu dia akan jadi tidak subur lah. Dia macam tanah tu, macam mana nak cakap, tanah tu macam kering kan. Lepas tu sumber ekonomi terjejas dan tanah menjadi tandus. Tandus ni lah yang aku nak cakap tadi. Seterusnya, sikap tanggungjawab terhadap pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. So macam mana, apa sikap yang menunjukkan kita ni bertanggungjawab terhadap alam sekitar tu? So yang pertama, apabila seseorang tu selalu kita semula barangan yang terpakai, supaya tak berlakunya pembaziran lah terhadap kalau kita asyik buang-buang je, macam banyaklah sampah kan. Padahal benda tu boleh je guna lagi. Lepas tu yang kedua, kesedaran terhadap menjaga alam sekitar. So kita kena ada kesedaran tu lah untuk menjaga alam sekitar. Kita kena sedar macam apa yang akan berlaku kalau kita tak jaga alam sekitar. Apa keburukannya? Keburukannya itu bukannya pada haiwan, pada tumbuhan je, tapi dia akan memberi kesan kepada kita juga, manusia ni kan. Sebab kita semua saling memerlukan antara satu sama lain. Kita memerlukan pokok kan. Pokok pun memerlukan kita. Kita pun perlukan haiwan untuk terus hidup. Itu makanan tu, semua makanan tu. Pendidikan alam sekitar kepada pelajar. Itulah untuk kita bagi kesedaran tu. So kita kena berikan pendidikan alam sekitar kepada pelajar supaya pelajar sedar kan, supaya pelajar taklah buat sesuatu yang menyebabkan alam sekitar kita terjejas. Yang kedua, seterusnya, penggunaan teknologi moden.
Okay, sekarang ni kan zaman teknologi kan. Zaman teknologi, banyak yang gunakan teknologi hijau orang kata kan. Macam teknologi tu macam boleh memelihara alam sekitar dah. Macam contohnya macam yang apa, macam yang apa yang nama mesin tu yang dia lupuskan sampah tu ya aku lupa lah nama dia, incinerator. Lupa lah. Itulah kita gunakan teknologi yang ada tu, kita gunakan yang tu untuk lupuskan sampah. Okay, lepas tu penguatkuasaan undang-undang. So, undang-undang pun perlu dikuatkuasakan lah untuk kawal orang-orang yang tak bertanggungjawab ni kan. Kalau nampak macam ada kegiatan perbudakan haram tu kan, kita boleh terus laporkan kepada pihak berkuasa dan suruh dan minta pihak berkuasa tu ambil undang-undang yang tegas lah terhadap orang yang tak bertanggungjawab tu. Okay, habis untuk tajuk untuk modul 5 ni. Okay, sekian, terima kasih.